Sesiapa yang bukan ahli keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak dibenar melihat, menyaksikan kajian ini. Sebab ini bukan kajian awam, ini bukan kajian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Banyak kali sudah aku cakap. Ditengoknya juga tentu setan kau tu. Kalau manusia kan paham yang aku cakap ni, tidak? Kenapa kau tengok juga? Kenapa kau saksikan juga? Ditengoknya juga, tak aku larang. Manusia kalau dilarang paham ke tidak? Kalau tak paham, bukan manusia. Mudah sangat nak tengok manusia yang bukan manusia. Manusia ni mengerti, manusia ni faham sebab dia berakal, berfikir. Kenapa aku larang? Gaduh nanti. Kenapa gaduh? Berselisih faham. Ini kajian untuk kaum sufi, untuk kaum hawas, untuk kaum hawasul hawas. Kaum syariat tak boleh masuk di sini. Nanti kau keji. Kenapa kau keji? Sebab kau tak faham. Itu makanya dilarang. Apabila sudah dilarang, kau tengok juga. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang tengok itulah yang salah. Kau sudah dilarang, kau tengok juga. Binatang kau tu. Kau binatang. Binatang kan tak mau dilarang sebab dia tak faham bahasa manusia. Itu. Aku tak suka gaduh, aku tak suka berdebat. Itu makanya kau dilarang. Tak faham-faham masuk komen, tak faham-faham masuk komen. Kamu bodoh. Cuba kau dengar dulu. Apa ni? Kemana perginya? Kita buat saran untuk kalangan sendiri. Kita buat saran untuk kaum hawasul hawas. Yang kau faham syariat, mengapa kau masuk? Macam rimau dengan kucing tadi. Rimau buat saran, tentu bunyi rimau. Kucing apa pula kau dengar? Kalau rimau bercakap, yang faham rimau lah. Mana pula tikus dengan kucing boleh faham, Balul? Aku bercakap ni bab kesucian. Aku bercakap ni bab ilmu kesucian, bukan bab syariat, bukan pasal baca Quran. Tengok nanti apa kata? Ini orang tak suka baca Quran, kepala otak kau berjambul. Dia bukan nak cari yang betul, dia bukan nak cari yang baik. Kalau manusia tengok orang bercerita bab kesucian, tentu suka. Satu saja, suci, semua mesti suka. Tidak ada manusia, tidak ada orang, tidak ada insan yang tak suka suci, betul tak? Mudah saja kalau kita nak tahu itu orang ke bukan ke, setan ke, iblis ke, suka. Boleh kau wali ke, boleh kau nabi ke, boleh kau ustaz ke, ulama ke, mesti suka dengan yang suci. Terutama bab kesucian, ilmu kesucian. Kau tidak setan kau. Kalau kau wali setan. Kalau kau guru iblis kau. Kalau kau ulama setan apabila tidak suka bab kesucian. Cina suka yang suci, India suka yang suci, orang kafir pun suka yang suci. Sebab dia manusia. Kau katakan pula Nasrani itu kafir, kau katakan pula Hindu itu kafir, kau katakan pula Majusi itu kafir. Kau yang kafir tak suka yang suci. Logik tidak yang aku sampaikan ini sama kau? Mana ada manusia, tidak ada sesiapa pun manusia yang tidak suka suci. Tidak ada. Tidak ada dalam dunia ini manusia yang tidak suka bab kesucian. Bini suci, suka. Anak kita bersih suci, kita suka. Kereta kita bersih suci, kita suka. Rumah kita bersih suci, kita suka. Pemakanan bersih suci, kita suka. Duit bersih, kita suka. Coba bini kau buruk, kau suka? Maksud buruk itu bukan muka dia yang buruk. Kain buruk dalam soma, barang buruk rasa beloma. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
siapa empunya diri Tuhan itu. Kenapa diri Tuhan itu boleh dikaji? Sebab Tuhan menzahirkan dirinya. Dia ciptakan dirinya itu dari zatnya sendiri. Arti zatnya sendiri ini bukan Tuhan itu pakai zat. Perkataan zat pada Tuhan itu untuk mengambil paham penama bagi empunya zat itu. Hanya nak mengetahui saja. Tapi sebenarnya Tuhan tak ada zat, tak pakai zat. Yang pakai zat itu makhluk. Yang pakai zat itu sesuatu. Yang ada zat itu sesuatu. Sebab apa? Sebab apa? Zat mestilah bersifat. Sifat mesti beraf'al. Beraf'al pasti berasma. Ini tidak boleh dipisahkan. Jadi kembali lagi pada malam hari ini kita buka hal keadaan cahaya, ya. Nur. Nur itu bunyi Arab. Orang Arab panggil nur, ya. Kita Melayu panggil cahaya. Banyak sekali kajian-kajian di ilmu tauhid, di ilmu tasawuf, di ilmu fikih, di ilmu syariat, dalam ilmu tarekat, dalam ilmu hakikat, juga dalam ilmu makrifat, musyahadah, gaib, mengenal yang namanya nur, cahaya. Kita buka makam cahaya pula, kita kupas bersama-sama, apa tuh yang dimaksud dengan cahaya ni? Apa ni? Nur lah, zikir nur. Ada tak zikir nur? Ada yang cakap dengan Bahadi, apa tu zikir jasad, zikir tubuh, zikir cahaya, zikir sir, zikir ruh. Kan banyak nih masalah zikir ni kan. Zikir nafas, zikir ampas, zikir nufus, zikir tanafas. Nafas, nufus, ampas, tanafas. Ada kan? Zikir ruh. Ini kita berbagi, Sampai-sampai ada namanya zikir cahaya. Cahaya di atas cahaya. Bunyi Arabnya nur ala nur, Jadi mula sekali terjadinya cahaya, terjadinya nur ini, mula sekali adalah daripada nur Allah, nur diri Allah, nur diri Tuhan. Awal sekali, mula sekali yang diciptakan Tuhan itu adalah cahayanya sendiri. Untuk apa? Untuk apa Tuhan itu menzahirkan cahayanya, menciptakan cahaya dirinya? Untuk apa? Supaya boleh diketahui, agar boleh nyata, nyata tubuh Allah nih, tubuh Tuhan nih, jasad Tuhan ini, nyata, senyata-nyatanya. Ada orang belajar makrifat, sudah sampai makrifat, penghabisan makrifat, mengatakan Tuhan itu boleh dilihat dengan mata kepala ni, dengan mata zahir ni. Kalau orang yang dalam mengkaji ilmu makrifat, hukum lebih keras lagi, lebih disipliner lagi, lebih baik lagi hukumnya, Hukum pada makrifat itu lebih keras, lebih kuat lagi,
daripada makam hakikat, tarekat dan syariat. Justru hukum pada makrifat nih tak boleh diketuk tambah, dikurangi, di-repair. Bahasa-bahasa, bunyi-bunyi, sebutan-sebutan yang tidak layak kita aturkan, kita kenakan, kita sampaikan kepada Tuhan, hukumnya kafir, syirik, syirik jali, syirik hafi, syirik hafizun hafi. Bagaimana bahasa, perkataan atau bunyian kita sebutkan kepada Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Kembali lagi Mbah Hadi membuka kajian masalah ketuhanan ini, masalah usul daripada ketuhanan ini, supaya lebih jelas, supaya boleh diketahui, supaya boleh dipahami, supaya jangan tersalah, tersilap mengetahui apa sebenarnya diri Tuhan itu, apa, siapa empunya diri Tuhan itu. Kenapa diri Tuhan itu boleh dikaji? Sebab Tuhan menzahirkan dirinya, Dia ciptakan dirinya itu dari zatnya sendiri. Arti zatnya sendiri ini bukan Tuhan itu pakai zat. Perkataan zat pada Tuhan itu untuk mengambil paham penama bagi empunya zat itu, hanya nak mengetahui saja. Tapi sebenarnya Tuhan tak ada zat, tak pakai zat. Yang pakai zat itu makhluk. Yang pakai zat itu sesuatu. Yang ada zat itu sesuatu. Sebab apa? Sebab apa? Zat mestilah bersifat. Sifat mesti beraf'al. Beraf'al pasti berasma. Ini tidak boleh dipisahkan. Ini satu kesatuan yang kompak, ya? Tidak ada zat yang tidak berasma, tidak ada zat yang tidak beraf'al, tidak ada zat yang tidak bersifat. Empat ini kurang daripada yang satu, maka batallah zat itu. Tak boleh dikatakan zat, batal zatnya. Jadi Tuhan itu menzahirkan dirinya berupa cahaya. Tak payah pakai bunyi Arab-Arab lagi, boleh jelas, boleh paham cepat. Zahirlah, zahirlah cahayanya, zahirlah cahaya Tuhan itu. Itulah diri Tuhan. Itulah diri Tuhan yang dipanggil Allah jasad. Nah, apabila dia sudah berjasad, apabila dia sudah berjasad, sudah berbentuk, sudah berupa, sudah berzat, sudah bersifat, sudah beraf'al, sudah berasma, ini kan zahir namanya, nyata, wujud, karena sudah kelihatan zatnya, sudah ada sifatnya, sudah ada afalnya, sudah ada asma'nya. Setelah zahir diri Tuhan ini, maka terjadilah jawabul jawab, terjadilah sumpah, terjadilah persaksian, saksi menyaksi. Saksi sebagai saksi disaksikan oleh yang menyaksikan. Inilah awal mulanya terjadinya tauhid. Saksi penyaksi, saksi menyaksikan, sama-sama menyaksikan. Jadi diri zahir setelah zahir diri Tuhan itu tentu sama yang dizahirkan Tuhan tadi ini, karena Tuhan itu menzahirkan dirinya dari dirinya sendiri. Sebab waktu itu cuma ada diri Tuhan saja, mana pula dari yang lain. Jadi Nur Muhammad itu
Nur Muhammad itu dizahirkan dari nur Tuhan itu sendiri. Kenapa begitu? Kenapa tak ada yang lain? Sebab cuma Tuhan saja yang ada. Apa-apa belum ada. Kan banyak orang tanya, itu Nur Muhammad itu dari apa? Dari Tuhan lah. Dari nur Tuhan lah. Bunyi Melayu, dari cahaya Tuhan lah. Jadi diri zahirnya yang masih berupa cahaya tadi, ya, diberilah jasad, disempurnakanlah jasad Nur Muhammad ini tadi. Disempurnakanlah diri jasad Muhammad ini tadi. Diri Nur Muhammad ini tadi. Supaya boleh dipahami, supaya boleh dikenal, supaya boleh disaksikan, supaya boleh dijumpai, supaya boleh dikenal, supaya boleh berkata-kata, supaya boleh bercakap-cakap. Sebab kalau diri Muhammad ni tidak zahir, macam mana nak mengatur alam ni? Macam mana nak mengetahui alam ni? Alam ni Tuhannya macam mana? Nak mengatur manusia ni macam mana caranya? Kenapa? Kalau Tuhannya Tuhan, kalau Tuhan Rabbul Izzati, Rabb Izzati, itu laisa kami selisaiun, tak boleh ditengok, tak boleh diajak bercakap. Sebab dia bukan sesuatu. Diingat salah, tak diingat makin salah. Disembah salah, tak disembah makin salah. Dipanggil pun salah, tak dipanggil lagi salah. Nah, jadi setelah zahir Nur Muhammad ini, yang diciptakan dari nurnya sendiri, nya di sini maksudnya Tuhan. Nur Muhammad zahir dari nur Tuhan. Ini belum ada nama-nama Allah, belum ada. Nah, setelah zahir Nur Muhammad, ya, setelah zahir nurnya sendiri ini tadi, ya, terciptanya Jalal dan Jamal nih, ya, gesekan yang terlalu kuat, saling bersentuhan, dekat tak berantara, jauh tak berjarak, tak bercerai. Zahirlah. Kalau dicakap pecah nanti membelah diri pula, bukan membelah diri, ya. Zahir. Saking kuatnya Jalal dan Jamal ni tadi. Yang satu bagus, yang satu sempurna. Yang satu bagus, yang satu sempurna. Yang satu cantik, yang satu bagus. Dalam kebagusan, dalam kesempurnaan, Jalal dan Jamal ni. Jamalullah, Jalilullah. Zahirlah Nur Muhammad ini. Setelah zahir Nur Muhammad ni, yang orang kata bapak sekalian ruh, Abu Basar, Abu Arwah. Kan banyak tu di pengajian-pengajian, Abu Arwah, Adam Abu Basar, banyak kan? Tapi tak putus, tergantung-gantung orang. Cerita ni banyak tak putus. Nah, Nur Muhammad ni lah Abu Arwah, Nur Muhammad. Belum jadi lagi, Muhammad ni belum zahir lagi, belum sempurna lagi, belum berjasad lagi dia. Masih batin. Yang dipanggil Abu Arwah ni. Nah, kerana dia dari Tuhan, kerana Nur Muhammad ni dari Tuhan, tentu dia nak mengaku Tuhan pula. Sebab sama, Nur Muhammad ni dari Nur Tuhan. Nur Muhammad dari Nur Tuhan. Tak tahu dia kalau dia tu dibikin, kalau dia tu diciptakan, tak tahu ni Nur Muhammad ni. Bagaimana caranya nak menyadarkan Nur Muhammad ni bahwasanya dia tu diciptakan Tuhan juga?
Di surat Al-A'raf ayat 172. Di surat Al-A'raf ayat 172. 172 di surat Al-A'raf. Inilah ceritanya. Kenapa ada surat Al-A'raf ayat 172 itu? Peristiwa inilah. Maka Tuhan, terjadilah jawabul jawab dengan bahasa Tuhan sendiri. Dengan bahasa Tuhan sendiri. Nur Muhammad nih. Maka dengan bahasa Tuhan, wahai Nur Muhammad, wahai Nur Muhammad, engkau ini aku ciptakan, engkau ini aku adakan, engkau ini aku yang bikin. Lalu Nur Muhammad nih, iyakah aku ini dari engkau? Iya. Engkau tu dari aku. Adanya engkau tu karena aku. Inilah mula-mulanya terjadi jawabul jawab nih. Saksi menyaksi. Ini kalau tak tahu ni kacau makrifat. Nak jadi guru. Kan banyak sekarang. Belum habis lagi kajian. Guru belum dapat lagi. Dah berlari-lari jadi guru. Mudah sekali jadi guru tu ya. Senang Pakai sorban, pakai jubah, bawa kitab. Ada murid, buka kajian, buka majelis. Nyaman sekali kan dipanggil guru tu. Amboi, ya Allah. Kalau kamu paham akibat sumpah daripada guru, kalau tahu sumpah guru, tak tergamak sikit pun hati engkau tu nak jadikan diri kau tu seorang guru. Tak ada. Sebab engkau tak paham. Kalau engkau benar-benar guru, betul-betul guru, buka surat Al-Imran ayat 60 tu. Beranilah buka surat Al-Imran ayat 60 tu. Banyak guru mursyid lah, guru gaib lah, Berapa hari ini cerita guru-guru aja nih, Guru Fir'aun pun banyak sekarang. Guru Fir'aun, tahu enggak guru Fir'aun? Fir'aun tuh memang dah mati, tapi pengikut dia, anak buah dia, masih banyak lagi sekarang nih. Kaji-kaji sangsut, kaji-kaji songsang. Bunyi makrifat aja, umat nih, langsung terjelik mata dia. Guru makrifat. Sebab benda ni jarang sekali dibuka. Tak banyak yang tahu bunyi makrifat ni. Sebab ilmu ni banyak dikeji orang, banyak difitnah orang. Pasal apa? Pasal guru yang tak betul. Bukan pasal ilmunya. Bukan yang salah ilmunya. Bukan salah makrifatnya. Tapi guru murid ni yang tak betul. Dikarenakan guru yang salah. Awaluddin ma'rifatullah. Bukan ilmu guru itu. Bukan. Nabi pun tak pernah cakap Awaluddin ma'rifatullah ni ilmu Nabi. Tak ada. Tak pernah Nabi cakap ilmu ma'rifat ini ilmu Nabi. Tak ada. Nabi tak pernah bercakap dia seorang guru. Tak ada. Nabi tak pernah punya murid. Tak ada. Mana ada murid Nabi? Yang ada tu sahabat, yang ada tu umat. Nabi tu tak pernah satu kali pun ada hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi itu seorang guru. Nak lagi. Tapi jangan marah ni, jangan tersinggung minta maaf ni. Pernah tak orang panggil Haji Muhammad, Haji Nabi Muhammad, pernah tak? Ini jangan marah Ini kenyataan ni. Jangan marah, jangan tersinggung. Yang dah pergi haji, yang ada title haji, jangan marah. Sekarang saya nak buka ni. Saya pun haji juga, tak tersinggung pun.
Ini saya yang bercakap ni untuk diri saya lah, bukan untuk dengar. Pernah tak orang panggil Haji Nabi Muhammad? Pernah tak? Pernah tak? Atau Haji Muhammad? Pernah tak? Sebab ini benda ni kalau tak jelas, umat ni makin kacau, makin sangsut umat ni, makin disesatkan. Sebab guru yang sesat, gurulah yang bertanggung jawab, tak nak menjelaskan sejelas-jelasnya. Kasihan murid ni, kasihan umat ni. Nak kau bawa ke mana umat ni? Nak kau sesatkan ke mana? Kalau Nabi saja tak pernah dapat title haji, apa pula kita ni? Memandai-mandai haji, hadi ke semua. Wallahu akbar. Malu tak kita ni dengan Nabi? Malu tak? Nak ke mana taruh muka kita ni? Ada yang kalau tak dipanggil haji tak nak tengok. Amboi. Jangan marah ni, ini kenyataan. Saya dah pergi haji, tak marah pun. Sebab benda ni memang nyata, memang kenyataan. Tapi kalau ada yang dah haji sini, saya pun panggil juga. Ya Haji Abdurrahman, kan? Ya Haji Ahmad Nazli, ya Haji Lengcai. Tapi kalau saya tak panggil haji, janganlah marah, ya. Cukup Tuhan sajalah yang tahu, ya. Niat pergi haji ni kan kerana Allah, Niat pergi haji ni kerana apa ni? Kerana nak dipanggil orang haji ke? Tak payahlah, ya. Biasa-biasa aja. Ilmu padi makin berisi makin tunduk, makin berisi makin tunduk, Cukuplah Allah yang tahu, tak payah kita cakap dengan orang, aku ni dah pergi haji lah bro, engkau kena panggil aku ni haji, hadi ke sumo. Tak payah lah, tak payah. Kenapa? Saya malu, malu saya. Nabi yang berbalik-balik pergi haji, tak ada satu orang pun yang panggil Haji Nabi Muhammad. Tak ada. Duduk kat Mekah tu, Madinah berkali-kali, setiap tahun sampai ke wafatnya Nabi kita tu, setiap tahun melaksanakan rukun haji.